Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati dan saya kasih, Iqra kitabaka, baca kitab anda. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, surah yang ke-17 ayat 14. Catat, lihat Quran kita, baca di rumah, hafalkan. Iqra kitabaka. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitab kamu. Kitab kat sini ialah suratan hidup kita yang tergantung pada leher kita. Itu kita baca, kita lihat sewaktu kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah minta kita baca kitab suratan hidup kita yang tergantung pada leher kita. Surah yang ke-17 ayat 14. Dan kalau itu tak menggerakkan hati kita untuk ambil Quran, dengar yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau itu pun tak tergerak saya, dengarkan kata Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kerana Quran saja akan mendatangi anda pada hari kiamat untuk dapatkan mukjizatnya. Oleh itu saudara, jom pasang niat. Pasang niat, harapan kita dapat berjumpa dengan Quran pada hari kiamat untuk berikan mukjizatnya pada kita. Siapa yang tak pasang niat nak jumpa Quran, maka tempatnya kat neraka. Lihat surah yang ke-10 ayat 7 hingga 8. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Sambut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan entiti yang kedua yang wajib kita temui di padang mahsyar. Oleh itu, setelah kita niat supaya Quran dapat jumpa kita, kita berniat sekali untuk jumpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Siapa yang tak pasang niat, tempatnya kat neraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Last sekali kita wajib berjumpa dengan Allah Rabb kita di padang mahsyar untuk dapatkan undangannya ke syurga setelah melalui dua proses, iaitu melihat catatan yang tergantung pada leher kita dan ditimbang yang baik dan dijahat. Maka kalau timbangannya berat menyebelahi baik, maka jawapannya fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Dan na'udzubillah saya, kalau jangan sampai timbangan kita berat kepada kejahatan. Kalau berat kejahatan, wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Oleh itu, niat dari sekarang, pertama nak jumpa Quran di padang mahsyar dengan syarat temui dia waktu kat dunia. Yang kedua, nak jumpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, kerana kita kurang nasib baik tak dapat berjumpa dengan beliau, tak sama dengan golongan sahabat yang sempat berjumpa dan beriman. Last sekali kita wajib berjumpa dengan Allah Rabb kita yang selama ini kita hanya sebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Pasang niat sekarang. Siapa yang tak pasang niat untuk menemui tiga tadi, tempatnya kat neraka. Baca surah yang ke-10 dari ayat 7 hingga 8. Statement-statement yang saya buat bukan dibuat dengan sembarangan. Ada dia punya nasnya. Pasang niat supaya dapat berjumpa Quran di padang mahsyar. Of course, temui dia kat dunia. Pasang niat nak jumpa Rasul kita Muhammad di padang mahsyar, walaupun kita tak pernah jumpa beliau. Last sekali kita wajib pasang niat nak berjumpa Allah Rabb kita di padang mahsyar. Kalau siapa yang tak berniat nak jumpa tiga tadi, maka tempatnya kat neraka. Surah yang ke-10 ayat 7 hingga 8. Anda patut mencatat, kerana kita pelupa saudara sambil baca Allahumma zakirni minhuma nasitu. Siapa yang tak pasang niat, tak berharap nak jumpa tiga, maka tempatnya kat neraka. Allah sebut innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Siapa yang tidak berhasrat nak jumpa kami, waradu bil hayatid dunya, kat dunia menghabiskan masanya semuanya, wang ringgitnya untuk dunia saja, tak pernah menyimpan menabung untuk akhiratnya. Yang ketiga, watma'annu biha, kat dunia hidup selesa saja. Dan wajib bersusah payah kerana Quran, termasuk menghafalnya, menyampaikannya, jadikan muldurnya, tuliskan. Betul, kami terpanggil menyibukkan diri kami dengan Quran sejak pukul 3 pagi dan berhenti pada jam 12 malam. Jadi kita sibuk dengan Quran kat dunia hari-hari kita, maka kita akan rehat. Kat dunia bukan tempat rehat. Kat dunia untuk kita menyibukkan diri dan pelajari dia, baca dia, apakah dia, baru kita rehat dalam kubur kita. Imam sebut tadi alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Mana dia imam tadi? Dengar imam, nanti sampaikan lagi pada mereka. Kubur itu dua saja suasananya, sama ada satu di taman-taman syurga ataupun kawah neraka. Anda tak mungkin rehat kalau anda berada dalam kawah neraka. Sebab itu doakan supaya kita rehat dalam kubur kita. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematianku ini tempat rehat. Kubur itu tempat rehat. Setelah kita bertungkuh lumus susah payah meneladani Quran waktu kat dunia, barulah ada harapan anda dapat hasanah. Anda yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kalau tak pernah meneladi Quran, anda tak dapat hasanah, tapi sebenarnya sayi'ah. Saya akan terangkan nanti. Siapa yang tidak berniat nak jumpa tiga tadi, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Dua, waradu bil hayatid dunya. Tiga, watma'annu biha. Empat, wallazina hum an ayatina ghafilun. Jawapannya faulaika, mereka itu fama'wahumun nar, tempat mereka ke api neraka, bima kanu yaksibun, atas basan, atas usaha mereka. Kerana mereka tak berusaha tungkuh lumuh kat dunia, maka balasannya kat neraka. Dah wajib tungkuh lumus, gunakan sakibaki umur anda tungkuh lumus. Dan sekadar mengimani dia, baca dia, hafalkan dia dan simpan rohnya dalam hati anda, itu kan kerja mudah. Anak-anak kita, cucu kita yang hatinya bersih, mudah. Tapi banyak kita hatinya penuh dengan sakit, fi qulubihim maradun, tak mudah untuk menyimpan ayat Quran, tak mudah untuk memikirkan ayat Quran, kerana yang kita fikir dunia kita saja. Baca di rumah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya walladzin wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun, yang lupa, lalai tentang ayat kami. Jawapannya faulaika fama'wahumun nar bima kanu yaksibun. Betul Tuan Haji? Betul?
Apalkan di rumah, itu kenyataan dia. Sebab itu pasang niat supaya nak jumpa 3 tadi. Dan semuanya ada syaratnya, saudara. Paling tidak anda laksanakan 104 aqaidul iman baru dapat berjumpa dengan Allah. Dan laksanakan 7 perkara ke atas Rasul kita baru dapat berjumpa Rasul kita. Dan laksanakan 13 perkara pada Quran, baru Quran akan jumpa anda pada Quran menunggu anda pada hari kiamat untuk berikan mukjizatnya. Ini semua yang berlaku di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu satu kawasan yang luasnya 1000 tahun perjalanan cahaya di timur barat utara selatan. Di tempat yang surah itu anda berada di ujung mana? Dan kehadiran kita kat sana di tempat yang surah itu ialah di tempat yang surah itu iaitu 1000 tahun perjalanan cahaya timur barat utara selatan. Kita ke sana sehari, tapi sehari panjang 1000 tahun. Tahun yang keberapa dapat jumpa Rasul kita? Tahun keberapa dapat jumpa Allah Rabb kita? Tahun berapa temui oleh Quran? Semuanya bergantung pada berapa banyak roh Quran dia simpan pada hati anda. Simpan roh Quran pada hati anda. Tapi masabnya yang ada kitabnya, tulisannya timpan tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Masabnya, kitabnya letak tempat tinggi. Surah yang ke-9 ayat 40, catat ibu belakang sana. Tengok Quran kita, apakah sikit-sikit tambah, sambil kira berapa ayat dah simpan dalam hati kita. Semuanya kena ada 6,236 bandingkan dengan usia kita. Pada usia 65 tahun dah berapa simpan, saudara? Rasul menyimpan 6236 roh Quran, ayat Quran dalam masa 23 tahun. Saya sebutkan ini supaya sedar, supaya denyut nadi kita sedar. Allah. Oleh itu, saudara, oleh itu bila dengar saja Quran, nak belajar Quran, maka doa pertama yang wajib keluar daripada mulut anda ialah Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan aku semulia Quranmu. Tak ada Quran di hati, hina kita. Itu doa pertama. Ingat tu, Allahumma akrimni bi karamatil Quran kalau anda seorang diri. Tapi kalau anda bersama dengan keluarga, maka tambah na, Allahumma akrimna bi karamatil Quran, supaya aku dan seluruh keluarga aku ini dimulakan semulia Quranmu. Kalau itu tak ingat, tak terlintas, maka doa yang selalu imam baca iaitu Allahumma rahamni bil Quran, Allahumma rahamni bil Quran, ataupun Allahumma rahamna bil Quran. Itu dia dua doa yang wajib anda baca tiap kali menyentuh Quran, pandang Quran, bawa Quran. Pertama, Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Kedua, Allahumma rahamni bil Quran. Nanti yang ketiga apakan? Allahumma ij'alil Qur'ana qarinan fi hadhidun. Jadikan Quran teman setia aku. Tanya, sekarang ini anda berteman dengan apa? Patutnya mula berteman dengan Quran sejak akil balik. Tapi kita sebagai hari ini pun kita masih berteman setia kita iaitu handphone kita. Jangan lagi berteman dengan handphone. Dia tak dapat tolong kita, sejak kat dunia tak tolong kita, malah selalu letakkan masalah pada kita. Nah, wajib doa ketiga, Allahumma ij'alil Qur'ana qarinan fi hazi dunya. Ya Allah, jadikan Quran ini teman setiaku kat dunia. Bila anda telah memilih untuk Allahumma akrimni bi karamatil Quran, ataupun anda pilih Allahumma rahamni bil Quran, ataupun anda sebut Allahumma ij'alil Qur'ana qarinan fi hajna, maka Quran akan menemui anda di padang mahsyar, walaupun anda sejauh mana dia temui kita.
Dengan syarat ada 13 perkara. 13 perkara saudara untuk membolehkan Quran menemui kita di padang mahsyar. Yang pertama sekali, niat kita. Gantung pada niat kita. Belajar Quran ni untuk apa? Untuk dikenal sebagai ustaz ke? Belajar Quran ni untuk apa? Nak jadi hafiz ke? Belajar Quran ni untuk nak jadi pendakwah bebas ke? Belajar Quran ni untuk apa? Nak jadi selebriti ke? Jom hentikan. Pelajari Quran semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Itu niat kita. Dan tak reda saya, tak dapat keredaannya, maka buat 5 perkara yang asas itu. Aminu billah, kena beriman dengan Allah. Kedua, ati'ullah, kena taat dengan Allah. Ketiga, wazkurullah, kena sebut dia banyak-banyak. Keempat, washkuru, syukuri dia. Dan yang kelima, ittaqullah, 5 syarat untuk dapat keredaannya, tunaikan. Barulah niat kita semata-mata, aku buat ini semata-mata untuk mendapat keredaanmu, Allah. Barulah Quran akan merangkak jumpa anda di padang mahsyar untuk sampaikan mukjizatnya. Apa pun tak ada di padang mahsyar, saudara. Di tempat yang Allah itu penuh dengan manusia saja. Bukan manusia terdiri daripada umat Muhammad, tapi terdiri daripada semua umat-umat, semua nak jumpa dengan Muhammad. Agak-agak anda hari keberapa, turn yang keberapa, bilangan berapa, semuanya bergantung pada berapa banyak roh Quran yang simpan iman di dalam hati anda. Makin banyak, makin dekat kita dengan Quran. Makin banyak, makin dekat kita dengan Rasul kita. Dan makin banyak simpan roh Quran, makin dekat kita dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahumma akrimni bi karamatil Quran, Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma ij'alil Qur'ana qarinan fi hadha. Sambil baca 3 doa, maka bayangkan Umar Khattab berada di hadapan kita. Sambil berdoa, Allahumma akrimni bi karamatil Quran, Umar Khattab berada di hadapan kita. Umar Khattab itu mempunyai 2 segmen yang penuh. Pertama, dia dipanggil maita, bangkai bernyawa. Bangkai bernyawa dipanggil maita. Kalau hidup dengan 1 nyawa saja dipanggil maita hidupnya, dan matinya dipanggil mendiang kalau tak ada nyawa kedua. Untuk maita, dah lihat surah yang ke-6 ayat 122, awaman kana maita fa ahyainahu. Umar Khattab berada di hadapan kita. Umar Khattab pernah jadi maita selama 40 tahun sudah. Tetapi Allah ubah beliau dengan sekelip mata. Yang datang untuk menemui Fatimah untuk tujuan membunuhnya, yang telah menyimpan dendam, marahnya, hasad, dengkinya. Segala penyakit ada pada hati mereka, pada hati Umar Khattab. Tapi berubah sekelip mata dengan mendengar wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Umar Khattab berubah daripada maita kepada mayitun. Mayitun surah 39 ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sebut direct kepada Muhammad, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau mayat Muhammad, dan mudah-mudahan umat kamu pun menjadi mayitun, jangan jadi maita. Nak jadi mayitun kena ada 2 nyawa. Nyawa pertama iaitu nyawa yang ada pada surah yang ke-17 ayat 85, wa yas'alunaka anirruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia nyawa yang ada pada semua badan manusia yang bergelar insan ini. Sekadarkan panjang pendeknya berbeza-beza. Tapi khas untuk Muhammad sebagai umat yang terakhir diberi setakat antara 60 hingga 70 tahun. Rasul sebut dengan lidahnya, Akmaru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun. Caranya anda campurkan berapa ramai yang melebihi 70 tahun, 80 tahun, 85, 95, 90, tak
berapa banyak. Lepas tu campur dengan yang umum mati sehari, sesaat, seminggu, sebulan, campur-campur, maka bagikan dengan jumlah populasi yang ada kat dunia. Jawapannya betul, iaitu antara 60 itu betul. Allah yang beritahu pada Muhammad pun asalnya tak tahu, tapi Allah beritahu, maka Muhammad pun dapat sikit ilmu, dan Muhammad sampaikan pada kita, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan, umur umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun. Daripada 70 tahun, berapa anda dah pakai, saudara? Dan tanya kedua, kenapa diberi antara 60 hingga 70 tahun? Anda tak pernah fikirkan? Selalu kita fikirkan duit aku masih ada 6,000, 7,000, 80,000, 60,000. Anda tak pernah fikir kenapa umat Muhammad, masuk aku ini, isteri aku ini, mak aku, bapa aku ini diberi peluang hidup dia antara 60 tahun? Fikirkan. Kami fikir hampir 24 jam, fikir. Maka jawapannya kerana umur yang begitu mencukupi untuk cover, fahami, imani ayatnya yang sebanyak antara 6 hingga 7,000. Kan ayatnya iaitu berjumlah 6,236. Itu antara 6,7,000. Maka diberilah daripada kita, umur kita antara 60 hingga 70 tahun. Very fair. Soalan ketiga, daripada umur yang diberi 6 tahun, apa kita gunakan? Adakah kita gunakan untuk menyimpan 6236 ataupun menyimpan khazanah dunia? Hari ini manusia menggunakan hatinya untuk menyimpan khazanah dunia. Patutnya simpan roh Quran yang sebanyak 6236. Rasul kita berjaya menyimpan, hanya mengambil masa 23 tahun. Anda dah berapa tahun gunakan? Dan berapa tersimpan pada hati anda? Kalau kita banyak menyimpan roh Quran, saudara, maka hati kita dipanggil salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rasul kita Muhammad, antara Rasulullah yang lain semuanya menyimpan 100%. Sebab itu satu penyakit pun tak ada pada hati beliau. Walaupun satu ketika pernah disimbah dengan najis, tak simpan dendam. Satu ketika pernah dilontar dengan batu sampai luka kakinya, tak pernah simpan marah. Satu ketika pernah nak diracun, tak ada rasa marah dan dengki. Dan hatinya salim, tak ada penyakit sikit pun dalam hati beliau tu. Itu dia tanda hati yang salim. Banding dengan anda, jentik sikit kerang, dendam. Marah sikit kan, tak mau datang. Rasul kita tak ada penyakit kerana hati beliau itu menyimpan roh Quran sebanyak 6236. Tak ada ruang untuk menyimpan khazanah dunia. Bila kita menyimpan khazanah dunia, saudara, hati kita makin hari makin sakit, makin hari makin sakit, makin hari makin sakit. Sebab itulah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Tanda hati yang sakit itu, saudara, dipanggil bukmun, kerana hatinya penuh dengan al-akinah. Lihat surah yang ke-41 ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wakrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Oleh itu, ya, buang 3 penyakit yang cukup bahaya pada hati kita, iaitu dengan cara memasukkan roh Quran pada hati kita, automatik penyakit itu akan keluar. Pertama, keluarkan penyakit syirik daripada hati kita dengan masukkan surah yang kedua ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam masa yang sama, saudara, dalam masa yang sama, depan kita ada segelas air. Segelas air. Air itu lambang penyakit.
dan gelas itu lambang hati kita. Maka keluarkan air tadi dengan cara menjatuhkan ketulan-ketulan batu kerikil. Jatuh keluar, jatuh saja, maka air pun keluar. Maka dropkan pada hati kita 6236, nascaya hati ke salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Keluarkan dua penyakit yang amat bahaya yang mengiri syirik, iaitu penyakit dusta dan sombong. Penyakit itu akan keluar daripada hati kita bila kita masukkan surah yang ke-7 ayat 40. Dropkan dalam hati kita surah 7:40, dropkan batu pada air dalam gelas kita, cara penyakit keluar, air keluar. Buang penyakit sombong dan dusta yang ada dalam hati kita yang bikin marat ataupun bukmun. Masukkan surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 40. Apakan ayatnya? Imani dia, fahami dia. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang yang dusta dan sombong, pertama, langit tidak bukakan pintu untuk rohnya balik ke Lauh Mahfuz. Kedua, dia tak boleh masuk syurga selagi unta tadi tidak lepas dari lubang jarum yang sempit. Bayangkan unta itu dipanggil jamal ataupun ibil. Afala yanzuruna ilal ibili, itu unta, anak unta dipanggil ibil. Kalau bapa unta dipanggil jamal, surah yang ke-7 ayat 40. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat kadzalika najzil mujrimin. Neraka itu lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim rawas. Kita kat neraka itu berat kuih baulu yang atasnya panas, bawahnya panas. Dan bila kita patutnya dah rasa ngeri sebut neraka, tapi tak ada ngeri pun sebut neraka, kerana hati kita tak peka, hati kita tak sensitif, hati kita tak perasa. Patut dah tua ni makin perasa, makin sensitif, makin peka. Hanya golongan sahabat daripada umat Rasul kita yang cukup peka hatinya, yang sempat beriman dan sempat jumpa beliau, yang bilangannya tak ramai, sekadar 300 orang. Itu cukup peka, saudara. Dia sebut wakina azabannar, dah mula ngeri, gerun, takut kalau disentuh api neraka. Satu ketika Rasul dengan nada yang sebab membacakan lihat surah yang ke-5 ayat 3. Satu ketika Rasul bacakan dengan nada yang sebab, tapi terpaksa baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sahabat-sahabat daripada penjuru macam dah mula terisak-isak menangis sebab dadanya. Dah ada yang tercak air mata kerana mereka sedih akan berpisah dengan Rasulnya yang buat selama-lamanya, saudara. Kerana mereka sedar bahawa Rasul kita akan wafat tak lama lagi, kerana tugas beliau tersempurna. Akmal tu, al-yauma akmal tu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Bila Rasul telah sempurnakan agamanya, maka beliau pun tak ada pilihan, maka sampai 63 pun wafat, saudara. Itu tanda pekanya, Dan sahabat-sahabat cukup peka bila dengar innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lidahnya berdecip-decip, tak rasa air salsabil. Kita tak pernah rasa begitu. Dengar wakina azabanar, tak ada rasa. Tak ada rasa takut dengan api neraka, malah ambil potong pokok letak kat bibir. Dia patut dah jadi perasa pekat umur ini tu.
Itu dia tanda-tanda hati yang salim, makin hari makin peka, makin hari makin peka, makin hari makin sensitif. Mulakan perjalanan kita dengan Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Azam kita, lihat surah yang ke-27 ayat 92. Anda wajib berazam seperti azam Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa azam beliau, saudara? Bukan nak menghimpunkan harta, tak. Macam kita, azam kita tak target tak berapa bilion dapat. Anda wajib berazam macam azam Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut azamnya, cita-citanya, harapannya. Surah yang ke-27, surah An-Naml ayat 92. Baca dan simpan rohnya di hati kita sambil jadikan dia prinsip hidup kita. Ayatnya berbunyi, surah yang ke-27 surah An-Naml ayat yang ke-92, satu ayat sebelum akhir. Jumpa, saudara? Rasul sebut wa an atluwal Qur'ana. Betul? Hendaklah aku sentiasa membaca Quran. Sentiasa, maknanya setiap saat. Kita sebulan sekali, seminggu sekali, ikut azam Rasul tiap saat, saudara. Sebab itu Rasul tak lekang daripada Quran, kerana Quran itu berada di hati beliau. Sekali-sekala beliau bawa mazhabnya. Anda tidak nak baca Quran pun tunggu belah ihsan masjid anda. Patutnya anda bawa sendiri punya daripada rumah anda, letak poket anda. Kerana bila-bila masa dapat baca Quran, wa an atluwal Quran. Itu dia azam Rasul kita. Barulah nanti Quran akan merangkak jumpa kita di padang mahsyar untuk sampaikan mujizatnya. Allahumma akrimni bi karamatil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma ij'alil Qur'ana karinan fi hadhihi dunya. Jadikan Quran teman setiap aku. Ramai kita masih berteman dengan handphone kita, dengan wallet kita, dengan kad kredit kita. Hentikan, saudara. Kalau dah tua begini pun tak berteman Quran, malang takut-takut nanti matinya sebagai mendiang, saudara. Apa jadi pada mendiang orang kafir sana? Kerana hidupnya tak pernah faham Quran, tak baca Quran, akhirnya mendiang. Dan kalau mendiang, kuburnya mula menjadi kawah neraka. Baca ayat tadi, azam kita. Tengok, bila kita berazam sentiasa nak belajar Quran, nak dengar Quran, nak bawa Quran, maka Allah kata famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat hidayah daripada Quran, hidayah untuk dirinya, tak boleh dipusakakan, tak boleh dipas pada anak cucu kita untuk sendiri. Dan anda sukar untuk memahami hidayah kalau tidak fahami dia punya babnya. Bab hidayah itu ialah ihtada. Ihtada yahtadi hidayatan. Orangnya dipanggil muhtadin ataupun muhtadun. Babnya tahtadun. Itu babnya. Daripada perkataan hada. Allah saja yang hada, Allah saja yang menunjuk. Kerana dia dipanggil Al-Hadi. Dan itu pun patutnya dah lama meniti pada bibir ada. Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baki, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Wahai tuan-tuan haji depan saya dan makcik saya, kira berapa sudah telah anda apalkan, pendekkan. Anda tak mampu lagi bersandar ke, kena serius. Apatah lagi usia kita di ujung-ujung usia ini. Maka di rumah apakan mula surah 59 ayat 22-24. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'minun
Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khali, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir. Saya lekaskan Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Ambil usaha saudara, apakan, kerana itu akan ditanya pada anda, man rabbuka, sewaktu anda ditinggalkan pergi oleh orang-orang yang pernah kita sayangi dan kasih. Cuba anda fikir, cuba kira berapa orang yang akan yang kita sayangi, yang kita kasih, berapa orang? Allah beritahu orang-orang yang paling anda kasih, orang-orang yang paling mengasihi anda, Allah beritahu. Tapi kita tak tahu kerana kita tak nak baca Quran. Quran beritahu kita, Allah beritahu kita kerana dia hadi, kena penunjuk. Dia saja yang dipanggil Al-Hadi, yang boleh menunjuk. Verbnya hada yahdi hudan. Verbnya hada yahdi hudan. Kerana kita tak boleh menunjuk, kita minta dia tunjuk. Kalau minta tunjuk kidaku, ihdini. Kalau tidak tunjukkan kami, ihdinas. Itu dia, itu hidayah, penunjuk, huda Allah punya. Kita terpaksa mencari petunjuknya. Nak dapat petunjuknya, anda wajib bergelar dengan talibun. Nak dapat hidayahnya, anda wajib bergelar dengan talibun, yang mencari ilmunya. Talibun itu orangnya, perempuan talibah, verbnya talabah, maka adanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Anda wajib bergelar talibun, saudara. Dan anda mesti gunakan atau cara yang Rasul tunjuk pada kita bagaimana beliau nak jadi talibun. Beliau rapat dengan Rasul kita, hampir bertemu lutut dengan lutut. Kita tidak nak belajar Quran, cari dinding, cari tiang untuk bersandar. Kalau tiang itu berada 100 meter kat sana, kita ubah budaya kita. Kalau anda tidak dapat hidayah, lekas. Cara siapa lagi yang anda tak tiru kalau tidak cara Rasul kita? Azam siapa lagi yang anda tak tiru kalau tidak azam Rasul kita? Wa an atlual Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Kita terpaksa mendapat hidayah Quran. Allah menunjuk, dan dia hanya menunjuk bila kita sampun dengan 17 perkara saja. Dia akan tunjuk. Bila dia tunjuk, kita mencari, maka bertemu pada satu titik nama dia hidayah. Hidayah itu hasil yang kita cari, dapat. Allah menunjuk saja. Sebab itu kita kena mulakan dengan hada campur alif ta. Hada 3 huruf campur alif ta. Alif ta itu lambang usaha kita. Jadi bila kita campur hada pada alif ta, jadi ihtada. Ihtada yahtadi. Kena ada usaha daripada penuntut. Usahanya pertama, kena rajin mendengar, rajin berfikir, rajin menyenong dan fahami dia. Diamond ada di hadapan anda, in order kalau anda nak jadi dapat hidayah. Diamond itu ada 4 penjurunya. Penjuru pertama rendah, itu telinga anda, dengar. Macam mana Umar Khattab mula mendengar? Bila berubah hingga bergelar almarhum dan kerana mendengar. Berapa banyak saja, tak sampai 6 ayat didengarnya berubah. Anda berapa banyak dengan Quran tapi tak berubah. Kerana telinga saja yang dengar, tak fikir dengan akal kita, tidak renung dengan mata kita, dan tak fahami, simpan dengan hati kita. Maka 4 anggota berikan tugasnya. Pertama, telinga. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Umar Khattab berubah kerana telinganya digunakan mendengar Quran pada usia 40 tahun sehari, baru berubah. Bila kita dengar saja, maka gerakan yang tinggi akal kita. Apa juga yang anda baca, dengar, fikirkan. Kalau anda fikirkan langit, fikirkan. Apalah yanzuruna ila samai fawqakum. Tengok langit yang tinggi, tanya mana tiangnya, fikirkan.
Fikirkan pada tiang yang kita sandar, berapa air ada dalam tiang itu, berapa air, berapa simennya, berapa pasirnya. Fikirkan. Dan telah kita dengar, fikir, maka tengok ayatnya, renung, akhirnya simpan di hati. Itu diamond, dia punya space, barulah berubah. Kerana kesanggupan Umar Khattab mendengar, tak banyak pun ayat berubah. Kita dah apa banyak dengar sikit pun tak meremang bulu roma. Umar Khattab first time dengar ayat Quran berubah, mengeremang bulu romanya. Lihat surah yang ke-39 ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba mutasyabiha masani taksairu juludul ladzina yahsyauna rabbahum summa talinu juludahum wa qulubuhum ila zikrillah. Umar Khattab mula berubah untuk jadi radhiyallahu anhu, mula buat dengan mendengar saja, maka mengeremang bulu roma. Anda berapa banyak dengar Quran, berapa tahun tak sikit mengeremang, kenapa? Confirm hatinya sakit. Tak ada rasa peka, tak ada rasa sensitif. Dan yang kedua, mula takut, mula timbul bibit-bibit takut dengan Allah. Dulu yang ditakutnya supplier yang supply araknya, perempuannya dan patutnya. Tapi sekarang tak takut lagi pada mereka, yang takut pada Allah. Yang ketiga, talinu, dan mula lembut hatinya. Semua garangnya dibuang, geramnya dibuang, akhirnya lembut. Itu hasil didikan Muhammadun Rasulullah wallazi ma'ahu asyida ruhama'u bain. Muhammad menjalin kasih sayang orang Ansar Muhajirin, walaupun berdendam bertahun-tahun, tapi dijalin bukan dengan duit, dijalin, ditautkan hati mereka dengan ayat Quran tu, sampai mereka melupakan permusuhan ratusan tahun. Anda jangan fikir nak beli hati, no. Hati tak dapat dijual beli dengan wang ringgit, tapi hati hanya lembut dengan Quran. Kalau anda adalah suami yang keras kepala, keras hati, bacakan Quran, belajar di Quran. Dan kalau anda kilingi dengan jiran-jiran yang keras hatinya, tak lain tak bukan, Quran bacakan, imani Quran, ajak mereka belajar Quran. Allahumma akrimni bi karamatil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Bila anda dapat hidayah daripada Quran, anda berhak dapat kehidupan kat dunia yang dipanggil hasanah. Bila anda dapat, anda berhak dapat kebahagiaan dipanggil hasanah. Dan untuk itu saya akan terangkan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Di rumah apakan 3 doa, iaitu Allahumma akrimni bi karamatil Quran, laka-laka ambil Quran. Kedua, Allahumma arhamni, laka-laka belajar Quran, simpan di hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba. 1. Radina bil islami dina. Nombor 2, radina bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan. Nombor 3, itu kerap kali dibaca oleh imam-imam. Tapi kalau dia baca 3 saja yang diredai, suruh dia duduk atas kursi yang ada 3 kaki saja. Selesa ke anda duduk atas kursi 3 kaki? Tak selesa. Sebab itu tambah satu lagi redai kita, itu radina bil Qur'ani imama wa nura wa huda warah. Bila anda reda empat tadi, maka anda duduk, tak mudah jatuh, tak mudah golek. Tapi kalau 3 saja anda tak selamatkan, tak dapat petunjuk daripada Quran, saudara. Anda hanya reda dengan Allah, reda dengan Islam, reda Muhammad, tapi tak dapat petunjuk daripada Quran. Baik itu, radina bi Muhammadin rasulan wa nabiyya, radina bil Qur'ani imama wa nura wa huda wa rahmah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta saudara, wa'fu anna
waghfir lana warhamna. Puji dia, anta maulana. Minta Allah sekali, fansurna alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.